Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, amma ba'd. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat kepada yang menonton, dan mudah-mudahan kita teruskan pembelajaran kita ini yang merupakan jihad ilmu dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk kali ini ringkas, saya nak nyambung lagi kita punya berkaitan dengan turath dari sudut kenalan dan kaedah kita bagaimana bermuamalat, berurusan dengan turath al-Islami. Pada video yang lepas kita telah membincangkan mana Syekh Dr. Ali Jumaah dia menyebutkan tentang 5 iskaliyatut ta'amul ni, yang mana bentuk-bentuk ta'amul tapi yang salah ataupun yang tidak tepat. Di mana kita ulang balik secara tegas. Dari 5 perkara iskaliyatut ta'amuli yang salah itu, yang pertama kelompok yang ta'amul ghairul manhaji, yang tidak mengikut manhaj. Sama ada mereka menolak perkara turath itu secara mutlak, umpama ideologi ciptaan manusia disebutkan di sini markaziyin, Karl Marx dan sebagainya, ataupun golongan yang menerima secara mutlak, yang mana mereka melihat secara literal, semata-mata tanpa memahami bagaimana nak menghubungkan turath itu dengan perubahan zaman semasa yang berubah-ubahlah, tanpa ada pertimbangan yang tepat, yang jelas dalam kita nak memahami turath sebagai panduan rujukan dan juga nak menghubung-kaitkan dengan perubahan zaman, tempat, manusia daripada masa yang berubah-ubahlah. Yang keduanya ta'amu an-naqis, yang mana dia hanya mengambil sejuzuk ataupun satu sudut sahaja, kan, tanpa melihat keseluruhan, tetapi satu juzuk itu dihukumkan secara menyeluruh. Maka itu disebutkan Syekh Dr. Ali Jumaah fayuq tasaru, maka mereka itu mengambil bahagian yang ringkas itu, maksudnya skop yang kecil sahaja, ala dirasati min nahiyatil fikri faqat bin nafsi faqat awil urfi faqat, laisa turathu wahidan min hadhil jawanibi fahasbu atau fahasiba, lakinnahu walakinna turatha al-islamiyya fil haqiqiyati yashtamilu ala jami'iha. Maka melihat satu bahagian sahaja dan dia menghukumkan semua. Ini pun tak tepat. Sebab apa? Sebab hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Dan turath itu kita mesti memahami daripada keseluruhan dia, faktor dia, kenapa. Dari sudut kadang-kadang ulama dahulu pun ada perbezaan pandangan. Contoh turath dalam khazanah kitab-kitab mazhab Syafi'i sekalipun, di dalam satu mazhab ada juga perbezaan pandangan. Tapi kena menilai kenapa ada berbeza pandangan tadi itu. Kerana salah satunya dalam satu menetapkan hukum kita kena memahami illah. Idza wujidatil illatu wujidal al-hukmu. Apabila didapati akad illah, maka didapati hukum. Apabila tidak ada illah, tidak ada hukum. Maka itu antaranya. Yang ketiganya iaitulah at-ta'amud al-qasir, iaitulah mereka yang cuailah, lebih kepada mereka yang cuai tadi, dalam mereka tidak mahu menghubungkan, ataupun mereka ni tidak mampu dalam nak menyingkap rahsia daripada manhaj turath tadi tu. Sekadar menghafal tapi tidak mengetahui akan perkara yang dibincangkan secara dipanggil secara manhaj. Sebabkan itu hukum mesti kita fahami kaedah dia, usulul fiqh tadi tu.
dan dia berjaya menghubungkan bagaimana perbezaan, contohnya menghubungkan di antara perbezaan al-Imam Asy-Syafi'i ini daripada kehebatannya antara khazanah ahlul ra'yi dan ahlul hadis dengan cara usulul fiqh, bagaimana kita nak memahami falsafah dan juga akidah Islam, fiqh dan juga tasawuf. Maka itu dia punya ni lah. Yang keempat, kesalahan dia ta'amul al-madawi. Maka melihat kepada perkara yang terhenti pada perkara yang lampau semata-mata. Mereka juga tak memahami dia punya manhaj dan tidak berusaha untuk nak mengeluarkan manhaj yang baru dari sudut supaya menjadikan turas itu sebagai satu perkara yang terus relevan. Jadi turas ini sekadar khazanah yang dimuziumkan sahaja, yang mampu diimbau kenangan, tetapi mampu dari sudut kita nak mengkehadapankan ia sebagai satu perkara yang masih lagi relevan kerana realistik dalam perbincangan yang ada ketika itu dari sudut kita panggil manhaj ataupun penelitian faktor dia dan sebagainya. Maka disitulah menjadikan kalau orang ini ta'amul al-madawi, keturas itu sekadar perkara yang hanya disebut-sebut dari sudut kenangan ataupun dari sudut sejarah semata-mata. Dia tak mampu nak menyelesaikan isu-isu semasa yang baharu yang tak terdapat pada zaman dulu. Dan yang kelima ni apa? Iaitulah ta'amul al-zalim. Mereka ni memang kita panggil yuhawilu naz'at turath an siyaqihi at-tarihi wa muhakamatihi bimiqyasi al-asri al-hadith. Maka mereka menolak langsung, terus menolak dari sudut tidak ada kaitan dan tak menjadikan turath itu sebagai rujukan semasa. Yuhawilu fahma hadha turath fi itari az-zamani alladhi wujida fihi. Mereka tak cuba nak faham turath itu pada zaman, pada berlakunya turas itu pada zamannya yang diperolehi. Mereka hanya walakinnahu yafhamu turatha ba'idan an mustalahatihi tamaman, jauh, tak memahami maksud turas ni jauh. Itu yang kadang-kadang kita dengar ini tak sesuai zaman kita di zaman Nabi, sebab zaman unta sahaja, na'udzubillahi min zalik. Kadang-kadang ucapan itu meremehkan, dan kalau melibatkan lagi apatah lagi sosok tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, insan kamil, insan yang mulia, makhluk yang teragung, dan maka itu menjadi satu perkara yang kurang beradab lah. Jadi zalim tadi ni kerana apa? Kerana dia lebih tidak beradab, tak mahu dan dia meremehkan dari sudut perkara itu dan tidak nampak akan hubung kait di antara perkara-perkara lama. So, kita yang lepas kita di situ kita ulang kaji sikit, sebab itu antara poin yang penting. Sebab daripada itulah kita kena faham bagaimana kita memahami turath. Kaifa nafhamu at-turatha idzan. So, bagaimana kita nak memahami turath itu dengan cara yang tepat. Ara Ali Jum'ah anna fahmat turathi, maka Syekh Dr. Ali Jum'ah berpandangan dalam sesungguhnya memahami turath itu yang bari sepatutnya ayyakuna antariki ta'amuli al-manhaji, mestilah dengan cara atau kaedah yang ta'amul manhaji, mengikut manhaj dia, mahu bersama-samanya bisyaklin takamuli, kan, dengan kaedah-kaedah atau berbentuk kefahaman yang sempurna, menyeluruh, antariki ahyaihi, dalam kita nak merelevankan ataupun menghidupkan turath itu kembali. Bagaimana? Dari sudut relevan lah pelaksanaan dia, kan. Wa istikhraji manahijihi, dan bagaimana kita mengeluarkan manhaj dia tadi tu yang terkandung dalam turath tadi tu, supaya dia tadi tu mampu nak jadi panduan rujukan dalam kes-kes baharu ataupun kes-kes yang tak berlaku sebelum pada ni. Ma'a muhawalati tatwiriha wa taf'iliha hatta takuna muntijatan. Di mana dengan usaha kita nak terus mengembangkan dengan kita panggil kajian-kajian dia, usaha-usaha dia tentang turath tadi itu, memahami kajian dan pendidikan ke atas dia, sehinggalah menjadikan dia satu benda yang tijatan ni maknanya mampu memberikan satu natijah yang masa ataupun yang merangkumi lah, maksudnya tidaklah jumut terbeku ataupun kita panggil sekadar imbau kenangan saja. Yatimmu hadat ta'amulu duna naz'ahi, dengan mana kita menyempurnakan kaedah
ta'amul ini, apa kita mencabutkan atau kita memisahkan atau memadamkan turath itu, an-naz'ihi at-turath an zamanhi wa dharfi at-tarikhi, daripada zaman dia, waktu dia, uruh dia, sejarah dia. Jadi kita kena faham kenapa ketika itu, supaya kita faham jadi apa dia punya kes sekarang. Kalau kita ambil maksud dia, kalau dalam kaedah usulul fiqh qiyas, kita faham kenapa arak itu diharamkan. Itulah kerana memabukkan. Walaupun penghasilan arak di zaman moden ni lagi macam-macam. Jadi apa-apa unsur yang memabukkan itu dikiaskan hukum dia berdasarkan kes yang lampau, iaitulah tentang arak tadi tu. Kita tak memadamkan apa sejarah, tak boleh juga, sebab sejarah itu untuk diimbau supaya jadikan rujukan kes. Dibawa kepada masa hadapan. Kemudian kita kita membuat hukum ke atasnya dengan kita mengkiaskan hukum pada perkara-perkara yang muasarah, yang semasa. Ketika mana kita mahu membuat penilaian atau berhukum ke atasnya, maka di sini kita masadirul ma'rifati. Adanya sumber-sumber pengetahuan, sama ada daripada rujukan wahyu, wujud akli, ada sentimental ataupun akal fikiran yang waras, yang mana kita boleh untuk berpegang padanya. Jadi turath itu secara manhaj, kita tak fahami secara hafalan sembrono. Kita juga tidak menghapuskan turath itu dengan meremehkan dia, tapi kita berjaya menghubung jalinkan supaya kita nampak ada rujukan dia untuk nak disesuaikan dengan kefahaman semasa yang kita balik untuk selesaikan berdasarkan kepada kaedah penelitian dengan panduan wahyu dan juga kajian yang dijalankan. So, turath tadi itu dia punya nilai dia di antara pertimbangan Quran dan juga sunnah. Sebab kita tahu di awal-awal video yang pertama, turath itu secara syumuliyahnya termasuk Al-Quran dan sunnah. Juga adalah ijtihad basyariah ataupun kalangan manusia lah, ijtihad manusia kalangan ulama. Kita setuju bahawasanya dalam hal itu kelompok yang mu'tadil ataupun wasati, yang lebih pertengahan, di mana dibezakan di antara dinun muqaddasun ataupun maqdasun, iaitu Al-Quran dan sunnah itu pada dilalah qat'iyah, dengan kita panggil adanya ijtihad yang boleh boleh kita panggil ada review, dan kita nak penelitian dalam kitab boleh, maksudnya lebih fleksibel, sebab benda tadi itu adalah benda yang mutaghayyirat. Tetapi dari sudut kita panggil turath tadi itu yang bersifat ijtihad basyariah tadi itu, kita tidak sampai mengagungkan hingga ke tahap sama dengan Quran dan sunnah pada kesucian dari sudut agamanya, tapi kita tidak menghapuskan dia dengan kita ubah semua tadi itu, seumpama tadi itu tidak ada sandaran wahyu. Tidak. Antara perkara yang kita boleh lihat bagaimana kata-kata Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala yang masyhur dalam usul Ishrin dia, pada usul yang ke-6 daripada usul Ishrin yang dibentangkan, di mana Al-Imam Asy-Syahid Al-Banna kata, wa kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutraku. Setiap individu manusia itu diambil kalamnya dan boleh ditinggalkan. Illal ma'sum sallallahu alaihi wasallam, illal ma'sumu sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kerana Nabi maksum. Jadi apa yang Nabi suruh tak boleh nak tinggal, kena buat. Apa yang Nabi larang kena tinggal, sebagaimana Nabi sebut, ma nahaitukum anhu fastadibu wa ma amartukum bi fastata'tum bi. Mana aku tegak kamu kena tinggal, mana aku suruh kamu kena laksanakan semana daya mampu kamu lah. Wa kullu ma ja'ani salafi ridwanullahi alaihim muwafaqan lil kitabi wa sunnati qabilnahu. Setiap perkara yang datang daripada generasi terdahulu, ulama-ulama terdahulu yang Allah Ta'ala redha ke atas mereka, yang bertepatan dengan kitab wal sunnah, kita terima je. Sebab apa kita terima? Sebab muwafaqan. Itu syarat dia, muwafaqan lil kitab wa sunnah. Wa illa, sekiranya tidak muwafaqah lah. Wa illa la yuwafiqu ada bil kitab wa sunnah, sekiranya
Turas apa yang datang daripada maja'an ridwanullahi alaihim la yuwafiqu lil kitab sunnah, sekiranya apa yang datang daripada generasi dahulu, yang ini turas lah, benda yang khazanah lama, tidak menepati Quran dan sunnah, fa kitabullah sunnatu rasulihi aula bil ittiba', maka kitab Allah dan sunnah rasulnya lebih utama untuk dituruti. Kan? Akan tapi dalam masa yang sama tengok bagaimana. Walakinnana, tapi kita la nu'ridu li ashkhasi, kita taklah mengkritik fi makhtalafa fihi, dengan apa perkara yang berbeza dengan individu itu, individu itu bi ta'anin tajrihin, maksudnya dengan celaan, dengan kita kritik yang tanpa adab. Wa nakiluhum ila niyatin, kita serahkan mereka kepada niat mereka, itu dia dengan Allah. Waqad ila ma qadamu, mereka telah kembali pada Allah apa yang mereka telah bentangkan, maksudnya mereka telah diserahkan kepada Allah, maka itulah kita panggil dari sudut bagaimana beradabnya kita dengan mereka kalau pada perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Bukan syariat, bercanggah, tidak sama dengan kita lah pada pendapat-pendapat kita. Kita serah pada Allah Ta'ala. Kan? Mana yang baik, atau patah mereka kata mana yang baik kita jadikan teladan, mana yang tidak baik ataupun yang tak samalah, maksudnya kita jadikan sempadan. Sebab perkara-perkara yang melibatkan ijtihad mereka, kenapa mereka berijtihad sedemikian? Hatta sampai di dunia ini, kalau berlaku ijtihad tersebut agak pelik pada kita, kita serah pada Allah Ta'ala niat mereka, kenapa mereka pandangan. Maka bukan kalau ulama adalah mereka ada ilmu mereka, cara bagaimana mereka berhujah. Sebab kita bincang berkaitan dengan turaf, pada ijtihadu basyariyah terutamanya, kita tak bincang daripada perbincangan orang awam ataupun orang yang tak ada ilmu ataupun orang yang musuh, tidak. Kita bincang turaf daripada peninggalan para ulama-ulama itu, dari sudut ijtihad basyariyah dia. So di situ kita bincang ulama. Bila ulama ini asasnya, bila kita sebut mereka adalah ada yang ilmu yang mendalam terhadap agama, dan mereka juga mempunyai syakhsiah yang baik, yang dekat dengan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi berkata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, daripada kata-kata Al-Imam Ash-Shahid As-Albanda itu, min hadhil kalimati, daripada kata-kata Imam Syahid tadi itu yang kita baca itu, tattadihu jalath thalathata haqa'iqa muhimmatan. Tiga perkara yang hakikat yang penting. Yang pertamanya dikata apa? Nafyul ismati an kulli wahidin minal fil ummah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighan ma balaghahu markazahu fil ilmi wasilah hatta law kana sahiban aw tabi'an aw min ahli al-bait. Berdasarkan daripada kata-kata Imam Ash-Shahid Al-Albanda itu jelas menunjukkan pertama, penafian maksum daripada mana-mana manusia dalam kalangan ummah, kecuali hanyalah Nabi SAW yang maksum, hatta di kalangan sahabat atau di kalangan tabi'in atau di kalangan ahli bait, ahli keluarga baginda SAW. Yang mana wa ismatuhu SAW, kemaksuman Rasulullah itu innama hiya fima yabluhu an rabbih min al-wahyi al-matlu huwa al-Quran aw ghairu matlu wa huwa sunnah al-mubayyinati lil-Quran. Jadi apa yang maksud pada Nabi SAW itu, kerana apa yang disampaikan itu wahyu daripada Allah, sama ada wahyu yang dibaca iaitu Quran, atau wahyu yang ini dibacakan kepada Nabi, Nabi pun baca semua itu Quran, ataupun yang tidak dibaca, maksudnya daripada Nabi sendirilah. Itu adalah sunnah yang jelas menjelaskan tentang Quran tersebut, maka itu adalah maksum yang boleh berlakunya maksiat. Apatah lagi terutamanya perkara-perkara yang dosa besar lah. Jadi hanya Nabi SAW maksum yang boleh kita nak tolak. Sebab apa? Kalau kita Nabi tak maksum, akan jadi isu pertikaian pula kepada bagaimana wahyu tu. Wahyu tu daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala sekian-sekian, dia akan jadi panjang. Jadi sebabkan itu, ulama tegaskan Nabi SAW bila maksum, tak boleh nak pertikai dah lagi, kerana perkara itu pastinya sahih. Pastinya perkara yang mu'tamad. Tanya tu, perkara yang kedua, maka buat pertimbangan. Waznu ma ja'a anis salafi min aqwalin wa ara'in wa tasarrufatin al-mizan alladhi la yukhti'u allati al-kitabu wa sunnah ma wafaqahuma qubila wa illa fahuma aula bi ittiba. Maka jadilah ketika itu
apa-apa yang datang daripada generasi dahulu, sama ada kata-kata mereka, pandangan mereka, perbuatan mereka, dengan pertimbangan yang tak boleh, yang tepat. Maksudnya kita kena timbang dengan Quran dan Sunnah. Ada bercanggah ataupun tidak. Jadi pengukurannya pada muwafaqan lil kitab wa sunnah. Kalaulah benda itu menepati bila diterima. Bila sekiranya tidak muwafaqah, yang ini tidak menepati, fahuma yakni al-kitab wa sunnah, kitab dan Al-Quran itu dan juga sunnah Nabi, maka itu lebih utama untuk diikuti. Dan yang ketiganya, dalam kata-kata Imam Asy-Syalbani itu menyatakan alla natajawaza naqdal ara'i fil masaili khilafiyati illa tajrih ashabiha nakiluhum ila niyatihim wa qad afdau ila ma qadamu. Jadi dari sudut itu juga, bila kita tahu perkara daripada Nabi SAW itu tak maksum, boleh kita nak nilai, nak kritik, dari sudut kita nak kaji semula dan apa faktor dia dan sebagainya, maka kita tidak melampaui. Untuk tidak melampaui, kita tak boleh, dan untuk tidak melampaui, tak boleh kita nak melampaui dalam kita mengkritik pandangan-pandangan, terutama pada perkara-perkara yang disebutkan sebagai masailul khilafiyah, masailul khilafiyah, masalah khilafiyah, masalah yang dalam perkara yang dibuka ruang oleh agama, perkara-perkara ijtihad. Mana yang kita tak boleh melampau dari sudut sampai kita nak kritik dengan kita mencela, menghina mereka. Tuan punya pandangan-pandangan yang berbeza tadi itulah. Bahkan cara dia bagaimana, kita serahkan mereka kepada niat mereka. Mereka telah menerima balasan apa yang mereka lakukan terdahulu. Dengan apa? Maksudnya mereka telah meninggal, serah pada Allah Ta'ala lah. Maka di situ 3 cara adab kita yang betul. Bagaimana kita nak bermuamalat dengan turas, cara manhaj, dan bagaimana kita nak kena fahami, iaitulah yang maksum hanya Nabi, dia tak maksum, tapi walaupun begitu, apa yang datang daripada orang terdahulu, pertimbangannya bertepatan dengan Quran Sunnah ataupun tidak. Kalau tak bertepatan Quran Sunnah. Kalau yang berbeza, dengan cara kita mengkritik, menghina ataupun hilangnya nilai adab, tetapi kita serahkan niat mereka pada Allah Ta'ala, tak kerana kita tak tahu hakikat yang sebenarnya mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam perbincangan video akan datang dan juga dalam seminar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.